Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwana Amira binti Muhammad Razwan. Saya akan mengupas sedikit topik tentang stres dan kaitannya dengan fisiologi tingkah laku. Apa itu stres dan apa kaitannya dengan fisiologi dalam badan kita sendiri? Apa yang berlaku dalam badan kita semasa kita stres dan apa rawatan dan ujian yang kita patut lakukan? Stres ialah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang ancaman, cabaran atau tuntutan yang mengganggu perjalanan normal sistem badan kita punca. Okey, yang pertama ialah stresor normatif. Stresor normatif ni adalah peristiwa stres yang sering berlaku dalam kehidupan seperti urusan keluarga, tugas di tempat kerja dan sebagainya lah yang kita biasa hadapi setiap hari. Kedua iaitu stresor normatif, iaitu peristiwa stres yang jarang berlaku seperti kematian, kemalangan. Ketiga ialah stresor luaran, iaitu peristiwa stres yang berpunca dari persekitaran luaran, contohnya kewangan, tekanan ekonomi. Yang keempat adalah stresor dalaman, iaitu peristiwa stres yang berpunca dari dalam diri. Okey, kita ada empat lah. Dari segi fizikal kita akan rasa sakit kepala, sakit tengkuk, bahu, tegang otot. Okey, dari segi mental kita akan risau, lepas tu mimpi pelik-pelik, lepas tu sampai kita tak boleh berfikir. Maksudnya fikiran kita terjejas sedikit. Okey, dari segi tingkah laku kita akan rasa mula hilang selera makan, tidur pun kurang, so aktiviti seksual pun menurun. Okey, dari segi emosi kita akan rasa kurang berkeyakinan dan kita akan rasa cepat murung, bersendirian dan juga kita akan mudah tersinggung. Bagaimana stres tu boleh memberi kesan dalam badan kita? Okey, ini dari segi fisiologi lah. Okey, ini kita ambil salah satu model teori ini, dipanggil model teori penyesuaian umum, iaitu diasaskan oleh Hans Selye. Hans Selye ini terdapat 3 tahap asas menjelaskan perubahan fisiologi badan apabila mengalami stres. Yang pertama adalah pada tahap bersedia dan berjaga-jaga, iaitu alarm reaction. Pada masa ini berlaku iaitu di mana stresor dikenal pasti. Stresor ini bermaksud punca tekanan tersebut. Badan kita dah detect satu stresor ini, kemudian hypothalamus akan bagi signal kepada sistem saraf pusat dan sistem saraf pusat akan bagi signal kepada sistem saraf simpatetik iaitu pituitary. Okey, apa yang berlaku pada sistem saraf simpatetik ni, dia akan merangsang kelenjar adrenalin. Bila kelenjar adrenalin dirangsang, dia akan rembeskan kortikosteroid dan di mana dia akan tingkatkan kadar metabolisme dan akan hasilkan tenaga. Okey, kemudian kelenjar pituitary ini dia akan rembeskan hormon adrenocorticotropin iaitu ACTH, di mana ia akan merangsang kelenjar adrenalin dan akan rembeskan hormon epinephrine dan norepinephrine. Apa fungsi ACTH ni? Adalah dia berperanan bertindak balas fight and flight, lawan atau mengelak. Okey, yang kedua dikenali sebagai tahap penentangan, iaitu stage of resistance. Apabila stresor tersebut berterusan, hormon kita akan meningkat dan dia akan mengganggu homeostasis. Homeostasis adalah keseimbangan dalam badan kita. Fungsi keseimbangan dalam badan kita itu terjejas dan dia akan memudaratkan beberapa organ kita. Contohnya, bila hormon tinggi, kandungan gula pun dalam darah pun akan meningkat. Dan ini menyebabkan dia akan menampung tenaga yang banyak, dan bila menampung tenaga yang banyak, so automatik kita punya tekanan darah pun meningkat. So inilah menyebabkan kita akan rasa sakit kepala. Okey, bagi fasa ketiga iaitu tahap kelesuan, stage of dari segi mental, fizikal dan emosi juga mengalami kelesuan, dan juga pengurangan adrenal akan menyebabkan adrenalin berkurang dan menyebabkan penurunan kadar gula dalam darah. So, apa yang berlaku pada ketika ini, kita akan rasa lemah, akan rasa cepat sakit dan juga mudah pitamlah. Stres kita ada 2 rawatan, iaitu non-farmakologi dan juga farmakologi. Okey, bagi non-farmakologi kita akan sedaya upaya mengawal stres kita tanpa bantuan ubat-ubatan. Okey, farmakologi pula kita akan ambil ubat. Apa fungsi ubat-ubat ini adalah dia akan memberi kesanlah terhadap aktiviti bahan kimia di dalam otak yang dikenali sebagai pemancar neuro. Oleh itu, kita perlu lakukan ujian DAS. Okey, ujian DAS ni kita boleh dapati di mana-mana fasiliti kesihatan.